udah ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ata bihin lahum bi ihsani ila yaumiddin. Summa ila arwalidina wa azwajina wa usratina wa muallimina wa ashabina wa ulama wa syuhada wa awliya wa jami muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat an nahyahi minhum wa amwas bi rahmatika ya arhamar rahimin. خصوصا إلى تنظر أسبوع الحج ومؤلفة هذا الكتاب أحمد سكي القاري بكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم نتائبون إلى الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة ولا عدوان للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كربونا صغارا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا وأزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك عزة أما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه حق مقدار العظيم بسم الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبه كتابك أبدا آبد ودهر الداهرين. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kali saya ingatkan, terutamanya untuk diri saya, dan yang di mana sering kali yang apabila saya berkongsi bersama-sama, iaitu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita perlu bersyukur akan nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang yang Allah kurniakan kepada kita, yang dua nikmat tersebut membolehkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nikmat kesihatan dan juga nikmat masa lapang, terutamanya pada waktunya sekarang ini, iaitu nikmat kesihatan paling penting dan amat penting untuk kita, iaitu zaman pandemik ini, tuan-tuan. Sebab apa? Masing-masing dalam keadaan ketakutan, masing-masing dalam keadaan terbelenggu dengan pandemik ini, tuan-tuan. Ini baru sahaja dalam keadaan Allah turun kepada kita tentera yang hanya tidak kita anggapnya tidak kuatlah, tuan-tuan, tapi cukup menggerunkan diri kita sehingga kan kita ini diberi pengajaran oleh semua rakyat umat Islam, yang di mana apabila dalam keadaan kita ini tidak ingin untuk berjemaah bersama-sama di masjid di setiap waktu, Allah hentikan dalam keadaan untuk mereka ini, kita ini masuk dalam rumah-rumah Allah. Kalau kita perasan, tuan-tuan, salah satu nikmat yang kadang-kadang kita tidak dapat, itulah nikmat yang paling besar. Dan juga majlis-majlis ilmu, itulah nikmat yang paling besar, penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala yang kita perlu cari. Dan pada ketika itu juga haiwan-haiwan di lautan mendoakan keampunan untuk diri kita, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, pentingnya kita ini dalam keadaan menuntut ilmu, terutamanya pada waktu sekarang. Apabila dalam keadaan kita ini dibelenggu, tuan-tuan, yang dibelenggu dengan banyak dengan fitnah akhir zaman ini. Kita, tuan-tuan, dalam keadaan alhamdulillah, kita didedahkan pada waktu kecil sehinggalah kita dewasa, kita didedahkan, tuan-tuan. Mereka tidak akan untuk serang kita ataupun menghasut kita pada usianya kita sekarang ini. Mereka akan hasut waktu bila, tuan-tuan? Mereka akan hasut pada pelajar ataupun budak-budak yang akan memegang generasi akan datang. Mereka ini yang akan menguatkan Islam, mereka ini yang akan menegakkan Islam, mereka ini yang akan menegakkan agama ini, supaya sebenarnya bagaimana untuk mendirikan Islam itu sebenarnya dekat atas muka bumi ini. Mereka generasi bawah, tuan-tuan. Mereka yang generasi bawah.
Sebab itu dekat negara-negara jiran kita, Islam kita, Turki, kembalinya dalam keadaan mengatui dan mengamalkan negara Islam keseluruhannya ketika mana anak-anak muda, golongan-golongan muda datang ke masjid dan datang ke surau, datang di rumah-rumah Allah, bersolat berjemaah bersama-sama setiap waktu. Pada ketika itulah bangkitnya dalam keadaan orang umat Islam pada ketika itu. Tapi dalam keadaan sekarang Allah bagi pengajaran kepada diri kita. Kalau saya tengok alhamdulillah Masjid Paya Raja ni penuh. Kalau boleh ajak lagi kawan-kawan kita, golongan-golongan yang muda ni, ajak kawan-kawan kita ni. Masih sedikit tapi cukup alhamdulillah, di mana ada penambahan golongan-golongan muda ni datang ke masjid dan juga surau. Ada penambahan dalam keadaan ibu bapanya sudah menjedarkan, dalam keadaan mereka pentingnya pada akhir zaman ini hadirnya kepada rumah Allah, kita jaga hubungan dengan Allah Subhanahu taala. Padahal hakikatnya kita kena jaga hubungan dengan Allah Subhanahu taala setiap masa. Bukan setakat di akhir zaman, tapi walau sepanjang zaman, tuan-tuan. Sebab apa? Kita menjaga hubungan dengan pencipta. Apabila kita menjaga hubungan dengan pencipta, dialah mentadbir alam ini. Alam ini adalah termasuk diri kita, tuan, iaitu digelar makhluk. Alam ini adalah keseluruhan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu taala. Alam apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamin iaitu seluruh alam. Seluruh makhluk, seluruh yang dicipta oleh Allah Subhanahu taala, seluruh yang dicipta oleh Allah Subhanahu taala ditakbir oleh Allah. Allah mengaturkan susun galurnya. Tetapi ingat, sebab itu dalam pentingnya tauhid, belajarnya pada diri kita bagaimana ikutnya ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan setakat bertawakal kepada Allah sahaja tanpa usaha. Yang pentingnya ahli sunnah wal jamaah menerapkan bagaimana ahli Islam menerapkan, iaitu kita perlu berusaha dulu. Berusaha kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia jadi ataupun tidak jadi, percayalah yang di mana ada hikmah di sebaliknya. Kalau ia jadi, alhamdulillah, hikmah makin berkembang, makin berjaya. Kalau tidak jadi, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab Allah nak jaga kita daripada takut-takut kalau kita berjaya kita lupa akan dia. Padahal dalam keadaan Allah dah seronok dah. Allah seronok kita ni dalam keadaan kita susah ni. Waktu manusia hakikatnya macam biasa, manusia ini dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, dalam keadaan sakit, makin rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya manusia, perangainya. Tetapi bukan kebanyakan, tuan-tuan, hanya segelintir sahaja yang dia tahu, sebahagian sahaja yang di mana mereka ini Allah berikan kenikmatan kekayaan, Allah berikan kenikmatan kesihatan yang baik, Allah berikan kenikmatan dari segi kesenangan. Maka ketika itu kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Ini terutama untuk nasihat diri saya sendiri. Yang terutama untuk nasihat diri saya sini dalam keadaan bagaimana dalam keadaan waktu-waktu sekarang ini. Sebab itu, tuan-tuan, kita perlu tengok balik bagaimana dalam circumference ataupun keadaan sekarang kita bergelumang dengan akhir zaman. Ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi Isra' Mi'raj pada ketika itu, dan pada ketika itu nampaknya dalam keadaan orang kata orang tua bungkuk tiga, tuan-tuan. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah itu? Itulah usia dunia sekarang. Itulah usia dunia sekarang. Waktu sekarang 1442 yang dulu. Dunia iaitu seperti orang tua bongkok tiga, tuan-tuan. Bongkoknya habis, bongkok tiga. Bagaimana ni sekarang ni, tuan-tuan? Bagaimana sekarang? Sebab itu dalam keadaan kita ni tidak ada masa. Kita tidak ada masa dalam keadaan kita nak menempuh segala benda. Tidak menjadi masalahan apabila kita dalam keadaan untuk menjadi kaya. Tetapi jangan lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa amalan-amalan yang telah kita lakukan sebelum-sebelum ini. Walaupun dalam sesibuk mana pada ketika itu,
pada ketika itu kita perlu mengekalkan amalan dan kita dalam keadaan kalau dapat menambahkan amalan tersebut. Sebab dunia dah makin hujung sangat, dan betul-betul dalam keadaan telur di ujung tanduk, terlampau hujung tuan-tuan. Terlampau bila masanya hari kiamat. Sehingga kan yang mana saya telah terangkan sebelum ni, apabila orang-orang kuno pada yang orang kafir kuno pada ketika itu, yang mana buat kajian yang mana hari kiamat ni akan berlaku pada tahun 2012. Dia kira dah 400 500 tahun yang dulu dia mengira. Tetapi Allah kata apa? Hari kiamat ini adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat Islam sentiasa bersedia setiap waktu, setiap detik untuk kita menempuh hari kiamat yang akan datang. Jika Allah beritahu ketika mananya kiamat, nescaya pada ketika itu umat manusia pada ketika itu makin banyak bergelumang dengan dosa. Sebab apa? Oh, tarikh jauh lagi. Oh, esok aku boleh taubat. Itu manusia tuan-tuan. Itu manusia. Sebab itulah Allah merasakan hikmah, Allah merasakan hari kiamat tersebut supaya kita sebagai umat Islam, supaya kita sebagai manusia sentiasa dalam keadaan bersedia dan berjaga-jaga untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Hari kiamat tuan-tuan, Allah. Banyak dah tanda-tanda kiamat yang Allah tunjukkan. Banyak dah tanda-tanda kiamat yang Allah tunjukkan. Banyak dah. Di mana zina merata-rata tuan-tuan. Kalau kita tengok dekat bandaraya, kalau tak payah bandaraya tuan-tuan, sekitar dalam keadaan daerah kita ni tuan-tuan, kalau kita tengok ada bahagian-bahagian tempat ni tuan-tuan seperti mananya Arab jahiliah. Seperti mananya Arab jahiliah. Pernah dicerita oleh orang yang saya kenali tuan-tuan. Orang yang dia kenali, dia kata, Ustaz, Allah, dia nak tengok sangat dalam keadaan bagaimana tempat tu. Bagaimana tempat tu. Dia masuk ni tuan-tuan, dia tengok, dia naik tangga. Dia kata dia naik tangga. Pada naik tangga tuan-tuan, pada ketika itu dah tunggu dah perempuan-perempuan dalam pakaian-pakaian yang macam biasa tuan-tuan, yang menjolok mata. Dah tunggu tuan-tuan. Dia naik saja tuan-tuan, Allahu Rabbi. Bagaimana yang dihasutnya, digodanya pada ketika itu. Sehingga kan dia kata, cukuplah Ustaz, saya dah tak tahan dah, saya terbalik je lah. Dalam keadaan umurnya, lingkungannya, ada yang 32 ke bawah tuan-tuan, habis tuan-tuan, perempuan habis dalam keadaan maksiat merata-rata. Seperti mana orang dalam keadaan, kadang-kadang kita tahu mereka ini dalam dinodai ataupun dalam keadaan ditipu. Mereka ini masuk di luar negara, ditipu kerana kata ada kerja di sini, tetapi dihantarnya tempat-tempat begitu, nak lari tak boleh. Kita tahu tuan-tuan, tetapi ianya berlaku, nak ceritanya sekarang, berlakunya pada zaman sekarang tuan-tuan. Bagaimananya golongan-golongan anak-anak kita menghadapi sekian. Bagaimana tuan-tuan? Bagaimana anak-anak kita nanti mereka menghadapi akan datang. Zaman tuan-tuan sudah melepasi. Iaitu yang menghadapi adalah zaman saya. Bagaimana golongan-golongan generasi saya bergelumang dengan akhir zaman sekarang ini. Kemudian generasi saya nanti akan lepas, kemudian berlakulah generasi anak-anak kita nanti. Bagaimana anak-anak kita nanti melihat untuk menghadapi dunia yang dalam keadaan penuh dengan pancaroba. Sekarang paling jelas golongan yang kita faham, iaitu LGBT tuan-tuan. Yang kita faham terus jelas LGBT tuan-tuan. Mereka tidak segan silu untuk memperjuangkan mereka punya kehendak tuan-tuan. Mereka tidak segan silu. Maka mereka segan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mereka tidak segan silu. Tetapi dengan golongan mereka tuan-tuan, kita berdakwahlah kepada mereka. Seperti mana kita dapat tokoh kita, alhamdulillah, rezeki Allah kenalkan, Allah datangkan kepada kita. Salah satunya Ustaz Abid Ilmu yang kita kenal. Mereka jumpa orang-orang yang selalu dalam gelumang tuan-tuan. Mereka tidak kata terus dalam keadaan terus memarahi mereka. Mereka mengajakkan supaya mereka minta maaf. Beliau mengajak dan mana kenalnya Islam tersebut. Allah sayang akan kita. Betul, Allah Maha sayang kepada kita. Allah sayang kepada kita tuan-tuan. Allah sayang kepada kita.
Dalam keadaan kita susah ke, senang ke, sakit ke, sihat ke, Allah sayang kepada kita. Cuma kadang-kadang ni kita ni lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Lupanya akan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling kita takut. Ini terutama nasihat untuk diri saya. Kita ni kadang-kadang lupa akan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama mengutamakan apabila dilaungkan azan, terutamanya sekali yang paling penting iaitu tiang. Paling penting adalah tiang. Dilaungkan azan pada ketika adakah kita nak berhenti ataupun tidak, ataupun tunggu alah kejap ni, lepas ni habis ni, lepas ni habis ni. Tetapi apabila kita sudah tahu tuan-tuan, iaitu para sahabat, iaitu Abdurrahman bin Auf. Kita kenal Abdurrahman bin Auf. Beliau ini datang di mana tuan-tuan? Dari Mekah ke Madinah. Selai sepinggang tuan-tuan, dari Mekah ke Madinah, berhijrah. Orang Mekah yang dipanggilkan sebagai orang golongan muhajirin. Kemudian apa yang Nabi Muhammad SAW buat? Baginda telah mempersaudarakan beliau, iaitu golongan muhajirin ini, dengan golongan-golongan Ansar, iaitu penduduk-penduduk di Madinah. Bila bersaudarakan, hebatnya keimanan orang-orang Islam pada ketika itu, iaitu golongan Ansar, penduduk di Madinah. Ada yang memberi sebahagian harta mereka kepada golongan muhajirin, orang berhijrah ke Mekah tersebut. Ada yang bagi separuh-separuh tuan-tuan. Bayangkan kita duduk rumah tuan-tuan, ada duit 1 juta, tak apalah kau ambil lah 500,000 ni. Sanggup ke kita pada ketika ini, waktu zaman sekarang ini? Adakah keimanan kita bagaimana dalam keadaan tersebut tuan-tuan? Bagaimana tuan-tuan? Pada ketika itu, kita ringkaskan, pada ketika itu apabila Abdurrahman bin Auf ni dia dapat sebahagian daripada harta tersebut, beliau buat apa tuan-tuan? Beliau pergi pusing cari ke pasar-pasar untuk berniaga. Sehinggalah diringkaskan pasal itu dia jadi orang yang salah seorang yang berjaya tuan-tuan. Peniaga yang berjaya. Keuntungannya 7,000 ataupun 70,000 unta yang penuh dengan dagangan, barang-barang dagangan tuan-tuan. Banyak tuan-tuan, banyak. Itu keuntungan. Pada suatu hari tuan-tuan, beliau ini terlambat ataupun dalam keadaan masbuk 1 rakaat saja tuan-tuan. Begitu ruginya dalam keadaan, Nabi bosan ringkasnya, ruginya dalam keadaan dan apabila mereka ini tertinggal walaupun 1 rakaat bersama-sama solat berjemaah. Kemudian ketika itu Abdurrahman berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, adakah seluruh keuntunganku tuan-tuan 7,000 hingga 70,000 barang-barang dagangan yang keuntungan tersebut dibagi ke semua, adakah dapat menampung pahala yang ditinggalkan apabila di masbuk tersebut? Nabi kata tidak dapat untuk menampungnya, tidak mencukupi. Bayangkan besarnya tuan-tuan, besarnya apabila solat berjemaah tersebut. Pada ketika itu kita perlu jelas dan kita perlu lihat tiang kita ini tuan-tuan. Tiang kita adalah kita rapuh ataupun tidak. Kalau tiang dalam keadaan rapuh, bagaimana dalam keadaan rumah kita tuan-tuan? Bagaimana dengan bumbung kita? Kuat tak kuat kena tiup angin? Bagaimana dengan dinding pula? Bagaimana dengan tingkap? Tiang kalau dah rapuh, kalau dah goyang, bagaimana dengan semua sekali tuan-tuan? Itu perlu tengok balik. Baik tuan-tuan, kita ringkaskan, ini hanya mukadimah. Kita cuba habiskan. Kita akan review hari ini, kita akan review tentang pengajian-pengajian sebelum-sebelum ini, iaitu kita telah masuk bab sampai hisab, iaitu bab yang ke-9 tuan-tuan. Kita telah masuk bab yang ke-9, iaitu bab hisab. Hari ini kita akan review ataupun ulang kaji. Ulang kaji dalam keadaan keseluruhan kitab ini apa yang kita telah belajar, iaitu yang bab pertama hakikat manusia, yang keduanya hakikat mati, yang ketiganya godaan syaitan, yang keempatnya hakikat diri kita, yang kelima sakaratul maut, yang keenam alam barzah, yang ketujuh hari akhirat, yang ke-8 syafaat, dan yang ke-9 iaitu hisab amalan. Baik, bab yang pertama tuan-tuan iaitu hakikat manusia. Hakikat manusia ini tuan-tuan, yang dalam keadaan kita perlu tahu hakikat manusia ialah yang kita perlu faham, kita ini adalah makhluk dan kita merupakan alam yang kita ini tabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perlu dalam keadaan faham tuan-tuan. Yang kita ini makhluk
Kita adalah makhluk yang kita ini tidak ada apa-apa. Datangnya kita dekat atas muka bumi ini dalam sehelai sepinggang, tuan-tuan. Datangnya kita dekat atas muka bumi ini adalah keadaan sehelai sepinggang, tuan-tuan. Tidak ada apa-apa, kita tidak ada harta. Dan kita kembali kepada bila kita mati, tuan-tuan, kita masuk di alam barzah pun kita tidak ada bawa apa-apa kecuali tiga perkara dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita ringkaskan. Di mana apa dia, tuan-tuan? Iaitu doa anak yang soleh. Saya nak menekankan doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Yang keduanya apa, tuan-tuan? Yang keduanya adalah sedekah jariyah. Yang sedekah yang sebenar-benarnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah iaitu ilmu yang bermanfaat. Bukan setakat ilmu yang bermanfaat tersebut yang saya berdiri hadapan yang kita kongsi ilmu sama-sama, tetapi ilmu yang bermanfaat ketika mana apabila kita ini sebagai kawan menasihati dan kita beramal bersama-sama, itu pun ilmu yang bermanfaat, tuan-tuan. Itu pun ilmu bermanfaat. Ini secara ringkas. Walaupun dengan anak kita, tuan, paling dekat ilmu yang bermanfaat adalah anak kita. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu mengajar anak-anak kita tentang ilmu agama. Mengajar anak-anak kita tentang ilmu agama. Bagaimana, tuan-tuan? Mengajar tentang anak-anak ilmu agama. Kalau kita lihat, tuan-tuan, ilmu agama itu adalah perkara yang wajib pada diri setiap suami dan juga yang digelar bapa. Suami dan juga bapa. Suami mengajar kepada isteri, kalau isteri, kalau isteri dah, tuan-tuan. Dan juga anak-anak kita, tuan-tuan. Itu adalah perkara yang wajib pada diri kita. Tentang kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa lagi, tuan-tuan? Kita mengenali Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang tauhid, iaitu tentang fiqh, hukum hakam, iaitu tentang wajib, sunnah, harus, makruh dan haram apabila kita lakukan dan juga kita ambil. Yang seterusnya iaitu berkenaan dengan, jangan lupa kita ajarkan anak kita tentang tasawuf. Tasawuf ni apa, tuan-tuan, yang kita perlu faham? Seperti mana padi, makin berisik makin tunduk, makin berisik makin tunduk. Itu padi, tuan-tuan. Itu ibarat yang paling senang. Maksudnya kita dah mahir hebat dalam ilmu tauhid, kita dah mahir dalam bidang dalam fiqh, macam-macam hukum kita boleh keluar. Takut-takut, tuan-tuan, disebabkan takut-takut kita tidak mempelajari dan kita tidak mendalami ilmu tasawuf tersebut. Takut-takut apa, tuan-tuan? Takut-takut kita akan lebih dalam keadaan sentiasa menang atau meninggi diri, tuan-tuan. Itu paling kita takut. Itu paling kita takut. Perkara yang paling bahaya di dalam hati, perkara yang dalam keadaan boleh merosakkan segala amalan-amalan kita ni, tuan-tuan, apabila adalah hati kita, tuan-tuan. Itu hakikat manusia ringkas. Hakikat manusia, perjalanannya adalah yang pertama di alam roh, kemudian kehidupan di alam rahim ibu kita, kemudian kehidupan di dunia waktu sekarang ini yang ketiga. Kehidupan di dunia. Kemudian yang keempat, tuan-tuan, iaitu alam barzah. Alam barzah. Bagaimana alam barzah itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana kita yang menentukan sama ada di alam barzah tersebut sama ada menjadi antara taman-taman syurga ataupun sebaliknya. Kita yang menentukan. Yang seterusnya ayat itu kita tahu, iaitu adalah hari akhirat. Hari akhirat tu ada yang pecah dua, tuan-tuan, yang itu syurga atau neraka itu jadi yang kelima dan keenam, hari akhirat. Ataupun yang hari akhirat tu ada yang bersependapat yang di mana dia atau meletakkan atau syurga dan neraka itu dalam hari akhirat itu sekali. Kehidupan perjalanan dia, kehidupan perjalanan dia penuh dengan macam apa. Baik, itu ringkasnya hakikat manusia. Hakikat mati, tuan-tuan, kita hidup dekat atas muka bumi ini pasti mati. 99 sebab ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 99 sebab yang di mana disebabkan manusia itu mati, tidak terlari. Sebab yang terakhir sekali adalah sebab mati tua.
Apa dia? Sakit tua. Kita sering dikabarkan kalau macam hujung-hujung orang tu bila tidak ada apa penyakit apa, sakit tua. Itu salah satu sebabnya tuan-tuan. Hujung dah makin lanjut umurnya, maka itulah salah satu penyebab dalam seri kematian mereka. Itu hakikat mati. Tetapi dalam hakikat mati tuan-tuan, masuk bab yang ketiga, iaitu godaan syaitan. Allah. Godaan syaitan yang syaitan telah menjanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghasut anak cucu cicit Nabi Adam ini akan masuk ikut jejak akal langkah aku. Ke mana? Dimasukkan dalam api neraka. Supaya buat apa? Membuat perkara-perkara maksiat tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, syaitan ini tuan-tuan yang mengganggu kita, yang dalam keadaan secara jelas menampakkan diri mereka, kita tahu itu dalam keadaan syaitan cuba nak mengganggu kita, tetapi kita sering lupa dalam keadaan syaitan yang mengganggu diri kita dalam keadaan dia tidak menjelma diri dia, tetapi dia menggoda diri kita dalam keadaan sentiasa membuat maksiat. Itulah yang perlu kita takut. Itu sangat-sangat kita perlu takut. Sebab apa tuan-tuan? Yang paling bahaya apabila itulah menyebabkan kita terbelenggu dalam kemaksiatan dan takut-takut dalam kita melakukan kemaksiatan. Na'uzubillah. Moga-moga Allah lindungkan daripada diri kita dan juga ahli keluarga kita, iaitu mati dalam keadaan kita melakukan kemaksiatan. Bagaimana cara kita mati itu tersebut? Itulah menentukan di akhirat kelak. Allah. Bagaimana apabila kita mati dalam kemaksiatan, sedang melakukan kemaksiatan, bagaimana Allah tarik cabut nyawa kita tuan-tuan. Allah suruh mereka Israel, wahai Israel, tarik nyawa dia. Maka tarik pada ketika itu. Dan godaan yang paling dahsyatnya apa tuan-tuan? Godaan yang paling dahsyat ketika mana? Apabila kita dalam keadaan sakaratul maut. Godaan syaitan yang paling dahsyat, sebab dia akan menjelma benda yang paling kita sayang dekat atas muka bumi ini. Kalau kita sayang ke atas muka bumi ini macam ibu bapa kita, kita sayang dengan ibu bapa kita sehingga kita mendoakan dia tak berhenti-berhenti, sedekah ke Al-Fatihah dia secukup-cukupnya, tak pedang miss, sentiasa setiap hari pergi ke kubur arwah ayah dan juga arwah mak kita. Dalam keadaan mak kita dan juga ayah kita masih hidup, kita penuh berbakti dengan dia. Pada ketika itu tuan-tuan, bila kita mati, dia akan menjelma, "Mai nak ikut abah, ikut mak. Kau tinggalkanlah Islam ni. Jomlah ikut abah dengan mak. Kau kan sayang bah, kau sayang abah, kau sayang mak." Dia akan jelma. Kalau kita menjelmakan atau bentuk dalam keadaan keduniaan dunia, pangkat ataupun duit, dia akan menjelma, "Marilah ikut aku. Engkau akan dapat segala kemewahan yang engkau kecapi lebih daripada dunia ni." Dia akan bentuk menjelma tuan-tuan Allah. Sampai kadang-kadang syaitan kata apa? Aku akan manggu sampai ke gar-garah, sampai ke kerongkong. Tetapi ingat, sayangnya Allah kepada kita. Sebab tu Allah sayangnya Allah kepada kita. Sayangnya Allah kepada kita ni apa tuan-tuan? Sayang tersebut iaitu apabila dalam keadaan apabila engkau ganggu aku sampai ke garah-garah, aku akan terima taubat seorang hamba itu sehingga ia kepada garah, kepada kerongkong. Kemudian habis godaan syaitan, iaitu masuk hakikat diri kita. Hakikat diri kita ni kita tidak ada apa-apa. Kita tidak ada apa-apa. Yang kelima iaitu sakaratul maut, yang saya terangkan sebentar tadi. Bagaimana sakitnya sakaratul maut tersebut. Bagaimana sakitnya sakaratul maut tersebut. Itu yang paling kita takut. Yang keenam, alam barzah, yang seperti yang saya nyatakan sebelum ini, kita yang menentukan dekat alam barzah tersebut mendapat antara nikmat-nikmat syurga, antara nikmat-nikmat syurga. Itu pun yang siapa yang mendapat antara nikmat-nikmat syurga, dia merasakan apa? Dia merasakan, ya Allah, bila dimangkitkan, ya Allah, kejap ni aku duduk dalam ni, kejap ni aku duduk dalam ni, ya Allah, rasa kejap sangat di alam barzah. Tetapi apabila mereka sebaliknya tuan-tuan, iaitu mendapat seksa antara lubang-lubang api neraka, apa tuan-tuan dia dapat? Dia merasakan sehari sekejap itu sebut, ya Allah, yang tahu aku, bangkitkan aku, ya Allah, aku dah tak tahan sangat dah siksaan. Itu antara siksaan lubang-lubang api neraka. Antara tuan-tuan, sikit saja Allah bagi dekat alam barzah, sikit saja, dia tak tahan dah rasanya.
bagaimana kehidupan di padang mahsyar dan juga berikut-berikutnya. Pada hari akhirat kita sudah maklum dan sedia kita perlu tahu yang di mana hari akhirat itu sebut, iaitu tempat yang di mana yang kita akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditumpulkan, akan dimizankan, akan melakukan tintias surat, akan diberikan daripada buku amalan di tangan kanan, ya, dan juga kita akan diberikan minum daripada telaga Kausar. Allahu akbar. Kemudian pada ketika itu juga kita akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan dapat juga pada ketika itu dihisap oleh Allah. Dihisap ni apa? Dihitungkan oleh Allah Subhanahu taala segala amalan-amalan kita. Di mana? Dekat atas muka bumi ini, tuan-tuan. Dekat atas muka bumi ini. Kemudian nanti setelah habis ni, nanti kita akan belajar tentang bab sirat dan balasan. Balasan kita sama ada kita masuk syurga ataupun neraka, ataupun diceluk sementara, ataupun akan masuk syurga, ataupun dia masuk neraka selama-lamanya. Pada ketika itu baru kita faham tentang kesan mengingati akhirat untuk pembentukan peribadi, tuan-tuan. Wallahu alam. Moga-moga tuan-tuan, kita dan ahli keluarga kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diterapkan akan ilmu agama secukupnya oleh Allah, dijaga oleh kita dan diterapkan segala ilmu agama secukupnya. Semoga kita dan ahli keluarga ini sentiasa memelihara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala di masa-masa hujung hayat ini, di hujung-hujung kehidupan zaman ini. Moga-moga kita berjumpa dengan orang-orang yang soleh, orang yang alim, tu dapat golongan-golongan wali Allah, dapat bernamping dengan mereka, sentiasa dalam keadaan dapat menasihati mereka. Untungnya ketika mana kita ini didoakan oleh mereka dalam keadaan doa mereka serta beribadah kepada Allah SWT. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita, terutamanya ibu bapa kita yang masih hidup, mati dalam husnul khatimah dan dielakkan mati dalam su'il khatimah. Moga-moga kita dan ahli keluarga kita, terutamanya ibu bapa kita, dalam keadaan di alam barzakh akan mendapat nikmat-nikmat syurga dan dielakkan daripada terseksanya lubang antara lubang-lubang api neraka. Moga-moga kita dan ahli keluarga terutamanya ibu bapa kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Minta maaf tuan-tuan, saya terlajar dan minta maaf dalam keadaan saya ada terkasar bahasa ataupun tersalah cakap. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.